Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak untuk hang. Okey geng. Hampa dah tengok kenyataan Syahidan Kasim sedang berusaha mencari jalan untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, Kabinet Anwar Ibrahim, supaya Perikatan Nasional dapat berbentuk kerajaan. Siapa yang jahat sekarang ni? Siapa yang nak cari dosa-dosa besar? Siapa yang pengkhianat? Siapa yang nak membuat pengkhianatan di dalam Malaysia? Siapa yang sedang usaha untuk membuat pengkhianatan? Siapa yang sedang berusaha untuk menjatuhkan ekonomi Malaysia? Siapa yang sedang usaha untuk menjatuhkan imej Malaysia? Siapa yang sedang berusaha untuk menjatuhkan kembali mata wang ringgit Malaysia? Siapa yang sedang usaha memberi huru-hara politik dalam Malaysia? Siapa yang sedang berusaha untuk memberi tekanan di dalam kerajaan Malaysia? Siapa yang berusaha untuk mendapatkan kuasa setelah dia tak ada kuasa? Siapa yang paling bermasalah apabila dia tak ada kuasa? Siapa yang gila akan kuasa apabila dia tak ada kuasa, dia tak boleh hidup dan sedang mencari jalan, sedang berusaha untuk kembali berkuasa? Siapa yang bermasalah geng sebenar-benarnya? Siapa yang gila akan kuasa? Siapa yang paling bermasalah di dalam politik Malaysia ni? Dan parti mana yang paling bermasalah setelah dia tu tak ada kuasa? Setelah parti tu dan juga individu ahli parlimen tu tak ada kuasa, siapa yang paling masalah? Cuba hampa fikir tengok geng. Geng, siapa yang paling bermasalah di dalam Malaysia ni? Orang punyalah, kita buat pilihan raya, kita mahukan kestabilan politik dalam Malaysia. Kita nak kukuhkan kembali politik Malaysia. Kita nak baikkan balik macam ekonomi mata wang Malaysia. Tapi ada puak-puak daripada Perikatan Nasional, setelah dia macam Syahidan Kasim, berapa puluh tahun dia tak ada kuasa. Tiba-tiba tahun ini pilihan raya baru ni Syahidan Kasim, dia tak dicalonkan, dia tak boleh terima hakikat, dia pergi masuk bersama dengan Perikatan Nasional bertanding. Memang dia menang, memanglah Perikatan Nasional menang, dia macam dapat jadi kerajaan negeri, tetapi dia tak ada, dia dan parti yang dia sokong tu, dia macam tak dapat bentuk kerajaan pusat. Apa fikirlah geng, siapa yang paling bermasalah? Sampai bila nak kerajaan jatuh, kerajaan naik, kerajaan jatuh, kerajaan naik, tanpa sampai 5 tahun, dan tak cukup pun 5 tahun mereka nak sangat berkuasa. Aduh, kita pun tak faham lah Walaupun lebay atas kepala, walaupun serban di atas kepala, pakai jubah, hati busung. Dia macam orang kata, hati tu busung sebab tak dapat kuasa. Dan kalaulah mereka dapat duduk di dalam kerajaan, individu siapakah yang layak untuk pegang ekonomi Malaysia, untuk menguruskan ekonomi Malaysia? Sedangkan mereka hanya tahu bahagian agama, mereka pro. Memang mereka pro. Bahagian agama memang mereka pelbagai hadis, mereka boleh jajah, mereka boleh gunakan nas, segala makna nas mereka boleh keluarkan. Tapi yang untuk ekonomi, dalam Islam pun ekonomi sangat-sangat penting. Bila ekonomi individu kita, rakyat, macam ekonomi keluarga, ekonomi kita semuanya stabil, kita semayang pun kita feeling, pun kita boleh dapat khusyuk. Sebab apa? Kita tak ada masalah beban ekonomi. Dan apabila ekonomi kita tak cantik, ekonomi individu ke ataupun keluarga, duit tak ada, ekonomi harta pun tak ada, apa pun tak ada, kita semayang pun tak ada feeling apa ni, payah sikit. Memang kita semayang pun kita semayang dalam keadaan tak bernama sedap lah. Kalau ekonomi kita kukuh, kita ada duit, keluarga kita okey, bahagia, kita semayang pun sedap lah geng. Jadi geng, sampai bila geng kerajaan nak pernah jatuh, saat kerajaan ni naik pula, lepas tu menjatuhkan balik, naikkan pula, membebankan yang di Pertuan Agong. Sekarang ni terima hakikat yang di Pertuan Agong ajak Perikatan Nasional untuk bersama di dalam kerajaan perpaduan. Muhyiddin Yassin yang tak mau. Muhyiddin Yassin je yang tak mau duduk di dalam kerajaan perpaduan.
Kan bila parti-parti yang lain Pakatan Harapan Perikatan Nasional bersetuju untuk berbentuk kerajaan perpaduan yang di Pertuan Agong, kan bila dah tubuhkan, dah dilantik Perdana Menteri, mereka duduk meroyan. Sedangkan daripada awal kalau Perikatan Nasional bersetuju untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan, so pakat-pakat semua ada di dalam kerajaan yang di Pertuan Agong. Dan apabila hang tak bersetuju dan hang tak mau bersama Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, hang jadilah pembangkang. Sebabkan hang tak mau bersama. Sebab perpaduan ni maksud dia ke semua parti macam berkumpul ada yang macam di bawah kerajaan yang di Pertuan Agong. Tapi Perikatan Nasional tak mau. So fikir-fikirkan geng sampai bila ni macam pengkhianat negara Perikatan Nasional ni nak menghuru-harakan politik Malaysia. Walaupun lebay atas kepala, kita boleh nampak dia ni gila akan kuasa. Sampai bila geng dia nak gila ni? Dia nak gila penemuan kuasa. Kan? Jadi fikir-fikirkan mereka hanya mengejar kedudukan, mengejar tempat demi fulus wa dunia wal akhirah. Kan? Tolaklah Perikatan Nasional geng sampai bila nak kita nak dipergunakan, diperbodohkan, kan? Pelbagai huru-hara sebab baru ni ya. Tahu mana depa tu tabung duit wallahualam sehingga kan depa boleh dapat 73 kursi. Apalah tu biar-biar. Jadi kita sekarang ni kita perlu pertahankan kerajaan sekarang. Kalau kita nak ekonomi kita cantik, kalau kita nak mata wang kita cantik, kan, buatlah perubahan demi agama, negara dan rakyat Malaysia. Okey, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Antarkan mak ampaan tuang. Assalamualaikum.